Terima kasih. Salam sejahtera, salam hormat, salam perpaduan. Hari ini kita lihat dalam keadaan yang cukup luar biasa, Yang Berhormat Menteri Kewangan telah membentang satu bajet yang cukup menarik, keadaan luar biasa. Dan dalam keadaan hari ini kita perlu sebagai Menteri Sumber Manusia, kita perlu beri keyakinan dan jaminan kepada warga kerja. Tenaga kerja merupakan aset yang penting di mana-mana negara, khususnya negara kita. Dan kita dalam keadaan yang cukup luar biasa di mana sebahagian besar daripada syarikat-syarikat dalam keadaan tak tentu arah, sama ada mereka boleh terus beroperasi atau terpaksa gulung tikar. Dalam keadaan ini kita lihat program subsidi upah ini telah memainkan peranan penting. Kalau kita lihat dalam 6 bulan yang lalu ini, dengan bantuan subsidi upah lebih kurang 2 bilion, kita sempat menyelamatkan 300,000 lebih syarikat dan 2.72 warga kerja. Dan kita ada dalam satu keadaan kita tidak membenarkan pekerja asing masuk dalam negara. Pada masa sama, warga tempatan tak tentu arah sama ada mereka akan terus dapat peluang pekerjaan atau tidak. Dalam keadaan ini, hari ini kita lihat dengan bajet baru di mana subsidi upah 2.0 telah memperuntukkan sebanyak 1.5 juta bilion. Ini akan memberi keyakinan kepada warga kerja, maka peluang pekerjaan mereka akan berterusan. Kalau kita lihat tajuk yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan, yang pertama, kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat bergantung pada kesejahteraan rakyat dan juga kelangsungan perniagaan dan juga ketahanan ekonomi. Ketiga-tiga ini bergantung pada tenaga kerja. Apabila nasib tenaga kerja dibela, maka kesejahteraan akan terus, kelangsungan ekonomi akan kekal dan juga perniagaan akan berterusan. Maka dengan program-program kita lihat di bawah Kementerian Sumber Manusia hari ini, Yang Berhormat Menteri telah memperkenalkan yang pertama subsidi upah sebanyak 1.5 bilion. Terusnya insentif pengambilan pekerja penjana kerjaya. Mereka dapat geran melalui Perkeso, geran khas prihatin tambahan sebanyak 1,000 untuk pemandu taksi. Ini yang penting. Ini golongan yang cukup penting. Saya cukup berterima kasih kepada Yang Berhormat Menteri telah mengambil kira semua aspek, termasuk e-hailing, taxi driver dan sebagainya. Dan terus juga untuk menambahkan skill ataupun kemahiran di kalangan tenaga kerja supaya hari ini kita lihat salah satu pendekatan yang Kementerian telah memperkenalkan, warga kerja perlu menjadi relevan kepada syarikat. Hanya ini bakal boleh jadi realiti melalui multi talent. Dengan adanya program-program reskilling dan i-skilling kepada tenaga kerja, mereka akan jadi lebih relevan kepada syarikat. Ini salah satu cara bagaimana mereka terus boleh kekal di tempat kerja. Dan hari ini kita lihat 300 juta untuk melalui PTPK, untuk latihan kemahiran, dan tambahan pula 100 juta melalui Kementerian Pembangunan Sumber Manusia Berhad. Dan dengan keadaan ini saya yakin sebagai Menteri Sumber Manusia, bajet hari ini akan memberi keyakinan kepada golongan tenaga kerja di negara kita. Sekian, terima kasih. Berita Tamil? Ada? Ada. Okey. இன்று நம்முடைய நாட்டினுடைய yang tak faham, angguk je lah macam faham. Kau jangan bawa muka serius. இன்று நம்முடைய நாட்டினுடைய நிதி அமைச்சர் அறிவித்திருக்கின்ற நிதி அறிக்கை, 21ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி அறிக்கை ஒரு மகிழ்ச்சியை தருவது மட்டுமல்லாமல் ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடிய நிதி அறிக்கையாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக தொழில் புரிகின்றவர்களுடைய நிலை இன்றைக்கு வேலை தொடருமா, நிற்குமா, நிலைக்குமா என்ற காலகட்டத்தில் இது போன்ற உதவி, அதாவது குறிப்பாக தொழில் புரிகின்றவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுப்பதற்கும், அவர்கள் வேலை இழக்கின்ற பட்சத்தில் அவர்களுக்கு உதவி தொகை வழங்குவதற்கும், அதே நேரத்தில் சாதாரண டாக்ஸி ஓட்டுகின்றவர்கள் கூட ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நிதியமைச்சர் அறிக்கை சமர்ப்பித்திருக்கின்றது. நிச்சயமாக இந்த நாடு கோவிட்-19 தொற்றிலிருந்தும் பொருளாதார மந்த நிலையிலிருந்தும் விடுபட்டுவிடும் என்கின்ற ஒரு மனநிறைவு அளிக்கின்றது. ஆக நிச்சயமாக இந்திய சமுதாயத்திற்கு மித்ராவில் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற 100 மில்லியன் பங்கோடு சேர்த்து தனிவாக பயிற்சிகள், மேல்பாட்டு பயிற்சிகள் இன்னும் பல்வேறு துறைகளில் அவர்கள் பயன்படுவதற்குரிய நம்பிக்கை ஏற்படுத்துகின்ற பட்ஜெட்டாக இந்த ஆண்டினுடைய நிதி அறிக்கை அமைந்திருக்கின்றது. நன்றி.